Hai Miss, hari ini grup kita akan membentangkan tentang sebab berlakunya isu keganasan rumah tangga di Malaysia dan solusi bagi setiap sebab berlakunya isu keganasan. Pengenalan. Keganasan rumah tangga bermaksud seseorang yang mempunyai pertalian darah melakukan penderaan terhadap keluarganya, sama ada dari segi fizikal, seksual dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang berasa ketakutan. Biasanya, isu ini akan berlaku daripada suami terhadap isteri ataupun suami isteri terhadap anak. Keganasan rumah tangga ini bukan sahaja akan menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal, malah sekiranya tidak mengawal dengan melakukan langkah yang sesuai, akan memberi peluang kepada pendera untuk melakukan penderaan yang lebih kasar, yang akan membawa kematian. Oleh itu, untuk melindungi mangsa-mangsa ini, Malaysia telah mengiktiraf isu keganasan ini yang merupakan isu yang serius dalam negara kita dan mengubah Akta Keganasan Rumah Tangga ini pada tahun 1994 supaya pihak berkuasa mempunyai kuasa mengambil tindakan terhadap pencampur. Antara punca yang menyebabkan berlakunya masalah keganasan rumah tangga adalah disebabkan oleh perselisihan fahaman antara suami isteri. Pada masa sekarang, masa kerja setiap orang adalah panjang dan mereka tidak mempunyai masa yang lebih untuk berkomunikasi dengan ahli keluarganya. Maka akan berlakunya perselisihan fahaman. Dengan ini, apabila berlakunya pergaduhan antara suami isteri, mereka akan lebih mudah untuk melakukan keganasan supaya memaksa pasangan yang lebih lembut untuk mematuhi semua arahannya. Sebagai contohnya, apabila suami habis bekerja dari syarikat dan pulang ke rumah, suami telah mendapati bahawa jam tangannya telah merosak. Suami marah dengan isteri kerana menganggap isterinya yang memecahkan jam tangannya. Tanpa mendengar alasan, suami telah memukul isterinya. Pada hakikatnya, jam tangannya adalah dipecah oleh anaknya semasa bermain di sekeliling rumah. Status ekonomi yang rendah adalah sesuatu punca keganasan rumah tangga. Asas ekonomi seseorang menentukan status keluarga seseorang. Fedaulisme masih wujud walaupun kita hidup pada zaman moden. Ramai wanita masih tidak keluar bekerja tetapi tinggal di rumah sebagai isteri rumah tangga. Oleh itu, mereka tidak mempunyai sumber pendapatan dan hanya mampu hidup dengan gaji suami. Dengan itu, lelaki mempunyai kuasa mutlak dalam keluarga. Hak tanpa hak ini berkembang dari semasa ke semasa. Oleh itu, apabila keluarga menghadapi masalah kewangan, lelaki marah kepada wanita, menuduh mereka tinggal di rumah dan tidak membayar nafkah keluarga. Segala dosa ditambah kepada wanita kerana lelaki merasakan wanita tidak secara langsung mencipta nilai untuk keluarga. Tetapi, wanita juga menunaikan tanggungjawab menjaga dan membesarkan anak, suami dan keluarga dalam kehidupan. Wanita juga merasakan mereka tidak dilayan secara adil. Jadi, jika konflik antara kedua-duanya tidak diatasi dengan baik, keluarga akan menyusu keganasan. Punca berlakunya keganasan rumah tangga adalah disebabkan campur tangan mertua dan ini sering terjadi terhadap isteri. Hal ini terjadi apabila berlakunya pertengkaran antara suami isteri. Mertua akan merumitkan lagi keadaan tersebut sehingga mengakibatkan suami memukul isteri kerana ibu bapanya yang tidak menyukai menantunya. Seterusnya ialah menghasut. Kadang-kadang mertua menghasut anaknya dengan mengatakan hal-hal yang buruk tentang menantunya dan ini membuatkan anak mereka merasa kurang senang. Hal ini akan mengakibatkan suami tersebut emosi dan hilang kawalan sehingga mencederakan isterinya. Akhir sekali ialah menyindir. Apabila mertua menyindir menantunya di hadapan orang ramai, ini boleh mengakibatkan suami tambah emosi kerana malu dan akhirnya berlakulah keganasan secara fizikal terhadap isteri apabila mereka berada di rumah.
Saya Nur Ain binti Morni akan membentangkan satu punca keganasan rumah tangga, iaitu bebanan kerja. Bebanan kerja merupakan tanggungjawab atau beban tugas yang tidak berpadanan dengan pengetahuan, kemahiran atau jangkaan individu tersebut. Mereka akan berasa sukar untuk menghadapinya, terutamanya apabila rakan sekerja yang tidak memahami bebanan tersebut. Bebanan kerja juga merupakan tugasan yang terlampau banyak. Oleh itu, mereka akan pulang rumah dalam keadaan tertekan dan akhirnya mereka melepaskan rasa marah dengan cara yang salah, iaitu mendera ahli keluarga. Cadangan atau solusi untuk mengatasi masalah keganasan rumah tangga terhadap status ekonomi adalah menjalankan intervensi kerja sosial secara individu. Intervensi secara individu boleh dilakukan terhadap suami yang bertindak sebagai pendera. Penyusun pelan tindakan yang berkesan bersama-sama klien iaitu pendera dapat membantu mencapai sesuatu maklumat dengan lebih jelas. Sebagai contoh, pekerja sosial membantu klien mengenal pasti cara mengurusan kewangan yang berkesan dalam rumah tangga supaya dapat keluar daripada belenggu masalah ini. Selain itu, pekerja sosial boleh bertindak sebagai pendidik dan orang tengah ketika menjalankan intervensi secara individu dan keluarga. Menerusi intervensi ini, aplikasi beberapa teknik dalam terapi kegeluaran yang memfokus konsep peranan setiap pasangan sesuai diimplementasi ke arah intervensi yang lebih berkesan. Hasilnya, ia dapat membantu setiap pasangan memahami tanggungjawab yang sepatutnya dimain bagi memastikan penyelesaian isu kekangan kewangan dalam institusi keluarga. Langkah yang dapat menyelesaikan masalah keganasan rumah tangga adalah mengeratkan hubungan antara ahli keluarga dengan memperbanyakkan peluang untuk berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana komunikasi antara ahli keluarga telah mempengaruhi dan memberikan penyelesaian dalam membentuk keharmonian sesebuah sistem negara. Dengan mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, perhimpunan keluarga perlu dibuat untuk mengumpulkan ahli keluarga yang sentiasa belajar atau bekerja di luar negara, contohnya pada cuti umum. Lain daripada itu, ahli keluarga memerlukan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk menemani ahli keluarga lain. Bukan itu sahaja, ahli keluarga perlu menjadi pendengar yang baik antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan pastilah semua ahli keluarga mempunyai tekanan akibat pekerjaan dan pelajaran. Ahli keluarga boleh mendengar dan memberi cadangan baik untuk meringankan tekanan mereka. Ketika didengarkan dengan baik, pastikan seseorang akan berasa dihargai. Selain itu, tidak boleh berteriak dan bernada tinggi semasa berkomunikasi dengan ahli keluarga. Bahasa yang lembut juga perlu digunakan supaya mudah dimengerti oleh anggota keluarga. Jadi, hubungan antara ahli keluarga perlu dieratkan supaya kes keganasan rumah tangga dapat dielakkan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Perkara terbaik yang boleh dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan mentua adalah dengan menunjukkan penghargaan. Antara cara yang boleh dilakukan untuk membuktikan pada mentua yang hubungan antara mentua dan menantu boleh menjadi lebih baik dengan syarat semua pihak memahami batasan masing-masing. Secara ringkasnya, cara-cara untuk menangani masalah mentua campur tangan dalam hal rumah tangga adalah dengan tidak mengabaikan keinginan dan keperluan mentua. Juga, jangan pernah meminta pasangan untuk memilih antara orang tuanya dengan diri kita sendiri. Serta, ubahlah hubungan bersifat persaingan dengan mentua kepada sebuah hubungan kerjasama antara anggota keluarga. Pastinya, semua ini memerlukan kerja keras, kematangan dan sikap saling bertolak ansur antara semua pihak. Cara cadangan bagi mengatasi isu keganasan rumah tangga di Malaysia termasuklah memberi nasihat dan peringatan terhadap hak dan tanggungjawab antara satu sama lain. Secara teori, suami dan isteri menjalankan fungsi yang berbeza dalam rumah tangga kerana perbezaan dan kelebihan masing-masing. Namun, menurut ilmu fiqh Islam, terdapat 3 hak dan tanggungjawab suami isteri yang perlu dilakukan secara bersama.
Antaranya termasuklah saling sayang dan menyayangi antara satu sama lain. Suami isteri hendaklah menghormati hubungan keluarga besar di kedua belah pihak dan meluangkan masa bersama keluarga. Oleh itu, mereka dapat membincangkan hal yang mengganggu perasaan mereka seperti tekanan di tempat kerja. Seterusnya, hak mendapat kepercayaan dan menjaga maruah rumah tangga. Suami isteri perlulah berbaik sangka dalam urusan kehidupan dan mempercayai antara satu sama lain agar tidak timbul perasaan cemburu yang keterlaluan. Tambahan pula, kedua-dua pihak perlulah menjaga dan mendidik anak-anak kerana mereka merupakan satu pengikat kasih antara suami isteri. Oleh itu, nafkah dan didikan yang sesuai perlulah diberi. Sebagai penutup, kanak-kanak membesar dengan baik jika mereka tinggal di dalam persekitaran yang aman, tenteram dan penuh kasih sayang. Ibu bapa perlu kekalkan kehidupan yang harmoni, saling menyayangi dan bekerjasama untuk memastikan anak mendapat suasana keluarga yang baik. Namun, kehidupan berumah tangga ada pasang dan surutnya. Konflik rumah tangga boleh tercetus dan menggugat keluarga termasuklah anak-anak. Pertelingkahan ibu bapa yang berlaku di hadapan anak-anak merupakan satu pengalaman yang pahit dalam hidup mereka. Konflik boleh menjadi sesuatu yang positif kerana memberi peluang kepada suami dan isteri untuk memperbaiki kelemahan diri dan juga pasangan. Namun, konflik yang keterlaluan memberi kesan buruk kepada keluarga. Pertengkaran dan pertelingkahan rumah tangga turut menjejaskan anak-anak. Konflik rumah tangga yang kerap berlaku, terlampau dan tidak ditangani dengan bijak memberi kesan negatif kepada sesi keluarga terutama bagi kanak-kanak muda. Ibu bapa yang berjaya menangani konflik dengan bijak dan berkesan memberi peluang dan pengalaman kepada anak-anak mereka untuk memerhati dan mempelajari kemahiran berkomunikasi yang berfaedah untuk sepanjang hayat mereka. Seperti mana yang dinyatakan oleh rakan-rakan saya, keganasan rumah tangga perlu ditangani dengan bijak serta memerlukan pemerhatian bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Punca-punca yang dinyatakan sebelum ini berkait rapat dengan emosi serta mental seseorang itu. Oleh itu, pelbagai solusi atau penyelesaian yang boleh dilakukan bagi mengurangkan keganasan di sesebuah rumah tangga. Akhir sekali, ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak di dalam menangani masalah. Anak-anak perlu belajar cara yang sihat untuk menangani konflik dalam kehidupan. Anak-anak dapat mempelajari kaedah menangani masalah dengan baik sekiranya rumah tangga kurang bermasalah. Oleh itu, setiap insan perlu pelajari cara berkomunikasi dengan baik dan berkesan bagi mengurangkan konflik rumah tangga dan tangani masalah dengan cara yang positif agar ibu bapa, anak-anak serta keluarga menjadi lebih bahagia.